kalau kita kata silat saja, dia lebih kepada mempertahankan diri atau membela diri. Tetapi bila kata seni silat Melayu, bermakna seni itu dia ada 3 perkara. Ya, pertama ilmu, ya, yang saya katakan ilmu yang tabii yang diolah tu. Yang kedua ialah kemahiran. Ya, bagaimana kita menyusun langkah dan menepis, membuang, mengunci dan memukul, ya. Dan yang ketiga ialah, ini yang ketiga dia lah yang membezakan di antara perkataan silat dengan seni silat. Yang ketiga ialah pengalaman. Jadi kombinasi antara ilmu, kemahiran dan juga pengalaman inilah menjadikan pergerakan seni bela diri itu dirancang dengan baik dan diolah dengan sempurna dan kemudian diperbaiki dari masa ke semasa. Jadi saya melihat bahawa seni silat ni ada nilai dia. Ya, dia tidak jadi begitu saja dan dia mesti ada nilai. Nilai ni yang saya dalam kajian saya kemukakan iaitu akal budi Melayu. Akal budi Melayu ni maknanya apa? Dia ada 7 lah kalau boleh saya sentuh sekejap je. Yang pertama dia ada dia bersandar kepada falsafah. Ya, falsafah yang paling bawah. Kalau kita susun piramid tu, seni silat Melayu ni dia bersandar falsafah, agama dan sejarah. Yang ni 3 tak boleh berpisah. Ya, dia ada falsafah dia. Kenapa kita bergerak? Misalnya kita bergerak kiri ke kanan, tangan dan seumpamanya, mungkin ada falsafahnya. Kemudian dia bersandarkan kepada agama. Kenapa saya kata agama? Kerana Melayu ni sinonim dengan Islam. Dan Islam tu kalau di Nusantara sinonim dengan Melayu. Malah termaktub dalam perlembagaan di negara kita, Melayu adalah orang yang menganut agama Islam. Baik. Jadi tidak boleh berpisah falsafah, agama. Yang ketiga adalah sejarah. Jadi sejarah ini adalah dasar atau paksi yang membentuk akal budi Melayu, yang mana di atas garis ataupun di atas dasar itu ada lagi 4 elemen, iaitu pemikiran orang Melayu, budaya orang Melayu, kemudian emosi orang Melayu, dan akhir sekali di puncak itulah gaya hidup orang Melayu. Jadi bagi saya ada 7 elemen penting yang membentuk akal budi Melayu, dan silat adalah salah satu daripada lambang-lambang jati diri budaya tamadun orang Melayu. Jadi kalau tak ada silat tu, maka satu lambang tiada dalam kehidupan ataupun Nusantara ini. Baik, saya nak pindah sikit saja kepada tentang silat ni tadi yang katakan nilai ni. Kalau kita lihat orang Melayu ni yang kita faham dalam silat-silat ni, dia ada pergerakan-pergerakannya, di mana setiap pergerakan kalau kita belajar daripada falsafah guru-guru dulu, misalnya bila ditarik tangan ke atas, ditarik ke bawah, kan, mungkin ataupun dikumpulkan, dibulatkan tangan, itu semua ada falsafah di sebaliknya lah, ya, yang saya dipahamkan. Misalnya kita mengumpulkan seluruh alam, bawa ke tengah, kemudian dikumpulkan, diadun seumpamanya. Jadi ada pergerakan-pergerakan yang dimaksudkan di sebalik itu. Baik, yang kedua ialah budaya orang Melayu ni dia tak suka bergaduh sebenarnya. Ya. Sebab kalau kita tengok pergerakan orang bersilat ni, dia banyak pergerakan yang dikatakan pergerakan permulaan itu dia macam kita nampak macam seni tari, tapi sebenarnya bunga-bunga yang digerakkan. Ini merupakan gesture orang Melayu kerana dia tak suka bergaduh, jadi dia lebih kepada macam bertoleransi lah, ya. Kalau boleh tak nak gaduh lah. Kalau kita tengok budak-budak kecil di zaman kita ni, kalau bergaduh tu dia akan mulakan langgar bahu dulu, ya, langgar bahu. Lepas tu kalau dah nampak panas sikit baru dia bergaduh. Sama dengan silat, dia pergerakan, dia pusing sana, pusing sini, dia bergerak sana, bergerak sini dalam tempo yang perlahan dan berhati-hati. Sebenarnya ada mesej yang disampaikan tu. Misalnya mesej tu ialah tak payahlah kita gaduh, baliklah rumah, kalau boleh kita melak. Jadi dia punya bunga dia pusing itu seolah-olah macam gesture menyatakan kita tak perlu bergaduh. Itu sifat jati diri atau nilai yang ada pada orang Melayu. Tapi kalau terpaksa bertempur, mereka akan bertempur dalam keadaan sopan. Apa maksud sopan? Mereka marah tapi sopan. Orang Melayu, apabila bersilat, dia masih faham bahawa kepala adalah tempat yang harus dihormati. Kepala inilah tempat kita sujud kepada ilahi, kita sujud mencium bumi, dan di sinilah letaknya akal manusia yang membezakan manusia dengan binatang. Maka orang bersilat, kita tak nampak dia angkat kaki sampai ke kepala, ya, kecuali kalau dia dah terbang ke atas. Maknanya menghormati
akal, pemikiran kepala ni cukup penting. Jadi kita lihat kalau kita lihat taekwondo, kungfu, karate, ya, kalau bertempur saja memang kaki ni akan sampai ke muka kepala, ya. Tetapi orang Melayu ni dia kalau bertempur sekalipun, marah sekalipun, dia akan pukul bahagian bawah leher, ya, sampai ke kaki, ya. Dia tidak sampai ke kepala kecuali dia dah terbang ke atas. Jadi menunjukkan bahawa orang Melayu ni dia ada nilai yang saya kata tadi, pemikiran tadi bersandar pada falsafah, bersandar kepada akal budi Melayu. Maka apabila mereka bersilat, mereka masih lagi dalam keadaan sopan. Dan kalau kita baca sejarah Hang Tuah, kita baca sejarah-sejarah buku-buku sastra sejarah, misalnya Sulatul Salitin dan juga yang lain-lain, kita akan dapati bahawa pertempuran orang-orang Melayu bersilat ni mereka masih lagi, maknanya menjaga tata budi bicara, budi bahasa dalam hal itu.